Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Puan Pensyarah iaitu Puan Khadijah binti Adnan. Hari ini saya Ikramah bin Abdul Rashid dari PPISMP BMSK 1 semester 2 akan berkongsi tentang tugasan 2 persembahan bagi kursus keterampilan berbahasa PMMB 1134. Dengan itu, saya akan memulakan perkongsian saya dengan kritikan sastra kanak-kanak. Sastra kanak-kanak yang saya pilih ialah cerpen yang bertajuk Si Tanggang Anak Derhaka. Si Tanggang Anak Derhaka ditulis oleh Suhaiza Ibrahim dan diterbitkan oleh Educates Publications Sendirian Berhad. Cerpen ini menceritakan bagaimana kehidupan seorang anak yang lahir dari keluarga yang sangat miskin, iaitu si Tanggang dalam mengubah kehidupannya untuk mencari kesenangan di tempat lain. Berikut merupakan ringkasan ataupun sinopsis Si Tanggang Anak Derhaka. Si Tanggang ini merupakan anak tunggal yang tinggal bersama ibu bapanya yang sangat daif, yaitu si Daruma dan si Talang. Pada suatu hari, si Tanggang mempunyai inspirasi lalu menyampaikan hasrat kepada ibu bapanya untuk keluar mencari kekayaan. Walaupun ibu bapanya berasa berat hati, namun mereka akhirnya membenarkan si Tanggang untuk keluar. Pada suatu hari, semasa si Tanggang berlayar dengan sampannya, si Tanggang telah ditangkap oleh seorang nahkoda kapal, lalu dipaksa bekerja di bawahnya. Setelah si Tanggang telah penat bekerja di bawah nahkoda tersebut, si Tanggang telah diakui kerajinan bekerjanya. Lalu, si Tanggang juga telah diturunkan ilmu perkapalan oleh nahkoda itu sendiri setelah mendapat kepercayaan olehnya. Dan pada suatu hari juga, si Tanggang juga telah dikahwinkan dengan anak perempuannya. Namun, menjadi cerita yang sedih apabila nahkoda tersebut telah meninggal dunia. Lalu, si Tangganglah yang mewarisi kekayaan nahkoda yang terdahulu. Namun, dan akhirnya, si Tanggang telah melupai asal-usulnya. Perkara ini secara tidak langsung menyebabkan si Tanggang telah melupakan kewujudan ataupun keadaan ibu bapanya. Dan pada suatu hari, nahkoda Tanggang berlayar dan terjumpa satu sampan yang berlayar menujunya. Setelah nahkoda Tanggang berasa pelik dan nahkoda Tanggang pun melihat siapakah yang berada di atas sampan tersebut. Ternyata sampan itu dinaiki oleh ibu bapanya dan nahkoda Tanggang pun berasa marah dan sampai hati mengakui tidak mengenali mereka. Apabila nahkoda Tanggang masih lagi menafikan mereka, ibu bapanya pun pulang ke daratan dengan perasaan sedih. Nah, dengan itu, ibu bapanya pun berdoa agar anak mereka diberi balasan setimpal. Dan secara tiba-tiba, ombak mula bergelora dan langit mula gelap. Dan nahkoda Tanggang pun berasa ketakutan kerana apalah bencana yang berlaku kepadanya. Nah, dan pada ketika itulah perasaan simpati ataupun empati dari kedua Tanggang pun timbul perasaan kesal dan meronta-ronta meminta ampun terhadap kedua ibu bapanya. Namun, segalanya telah terlambat. Lalu, kapal nahkoda Tanggang dan lain-lain serta kapalnya bertukar menjadi batu. Jelaslah bahawa doa ibu bapa nahkoda Tanggang sudah termakbul kerana teraniaya oleh anaknya sendiri, iaitu anaknya yang sudah menderhaka kepadanya. Dengan itu, kita akan bergerak kepada kritikan yang boleh dilakukan, iaitu pertama, kritikan pendekatan moral. Seperti yang kita dapat lihat, di gambar di atas menunjukkan satu dialog ataupun ayat yang berada dalam buku tersebut. Saya akan membacanya. Tidak, mereka hanyalah orang tua miskin yang menyangka kanda yang kaya ini sebagai anak mereka. Jawab nahkoda Tanggang dengan angkuhnya. Nak, ibu ada membawa pisang salai dan pais ikan kegemaran kamu. Ambillah, kata si ibu tua itu sambil menghulurkan makanan itu kepada si Tanggang. Daripada dialog tersebut, kita dapat lihat bahawa terdapat kasih sayang antara ibu dengan anak. Walaupun ibu si Tanggang telah dilupakan olehnya, namun ibunya tetap menghulurkan makanan kegemaran si Tanggang, iaitu pisang salai dan pais ikan yang menunjukkan kasih sayang ibunya masih lagi utuh.
Bukti yang menyokong pernyataan ini dapat dilihat dengan dialog ibunya yang sopan serta ingatan ibunya yang masih mengingat makanan kegemarannya, walaupun anaknya bertindak terhaka kepadanya. Sebagai contoh, kita boleh lihat dialog ibunya yang menggunakan nak, yang menunjukkan kasih sayang ibunya terhadap anaknya menggunakan perkataan anak yang diringkaskan, iaitu nak, ibu ada membawa pisang salai dan pais ikan kegemaran kamu. Ambillah. Perkara situasi ini menunjukkan bahawa ibunya masih lagi terdetik kasih sayang terhadap anaknya yang derhaka kepadanya. Seterusnya, kita akan bergerak kepada kritikan yang kedua, iaitu kritikan pandangan. Seperti yang kita lihat di atas mempunyai dua gambar, iaitu saya akan bacakan gambar yang pertama, iaitu Tanggang berkata kepada ibunya, "Ibu, izinkan Tanggang keluar untuk mencari harta kekayaan." Lepas itu, dialog kedua mengatakan, selepas menjumpai segala kemewahan di dunia ini, Tanggang akan kembali dan kita akan hidup dengan senang lenang kelak, senang lenang kelak. Pada pandangan saya dapat melihat bahawa si Tanggang telah mempunyai kesedaran untuk mengubah kehidupan mereka dengan meminta izin untuk mencari rezeki lebih dengan azam dapat mengubah kehidupan mereka menjadi lebih senang. Kesedaran atau semangat untuk mengubah kehidupan wajarlah kita keteladani agar kita tidak kekal di sesuatu tempat dan sentiasa berusaha menjadi lebih baik. Apakah yang membuktikan bahawa si Tanggang mempunyai kesedaran untuk mengubah kehidupan? Daripada daripada gambar yang kedua, kita dapat lihat bahawa si Tanggang mempunyai hasrat yang besar, iaitu selepas menjumpai segala kemewahan, bermaksud si Tanggang mencari kemewahan agar dapat dibawa pulang ke rumah mereka. Namun, apakan jadi? Si Tanggang telah melupakan ibu bapanya pada akhirnya. Seterusnya kita bergerak kepada kritikan yang ketiga, yaitu kritikan sanjungan. Cerita di atas mengatakan, pada suatu hari, semasa sedang bersampan, seorang nahkoda kapal telah menangkapnya, lalu memaksa Tanggang untuk menjadi orang suruhan di dalam kapalnya. Hari berganti hari, dan lama-kelamaan, nahkoda kapal itu semakin kagum dengan si Tanggang yang sangat rajin bekerja. Saya dapat lihat bahawa pengarang telah berjaya menanam elemen nilai murni yang membuktikan bahawa kerajinan seseorang itu akan mendapat balasan setimpal. Sebagai contoh, kerajinan si Tanggang telah mendapat perhatian nahkoda sehingga diberikan kepercayaan dengan dijadikan anak angkatnya. Si Tanggang juga telah diberikan ilmu perkapalan. Bukan itu sahaja, si Tanggang juga telah berkahwin dengan anak perempuan nahkoda. Namun, ajal nahkoda telah tiba tidak lama selepas itu. Dengan itu, jawatan nahkoda telah turun kepada si Tanggang, lalu si Tanggang pun menjadi saudara yang kaya raya dan turut dikenali sebagai nahkoda Tanggang. Kita dapat lihat bahawa elemen yang diselitkan nilai murni secara tersirat itu dapat dilihat dan dapat dikesan oleh pembaca, terutamanya saya. Dengan itu, saya ingin memuji lagi terhadap penulis ini kerana dapat menyelitkan nilai murni secara tidak kentara. Dan nilai ini haruslah diteladani kerana percayalah bahawa setiap usaha itu akan membawa kebaikan kepada kita ataupun hasil yang baik untuk kita. Seterusnya kita bergerak kepada kritikan yang kedua, iaitu kritikan sastera remaja. Sastera remaja yang saya pilih ialah Novel di Sebalik Dinara. Novel ini ditulis oleh Dayang Nur dan diterbitkan oleh UiTM dan Utusan Publications. Novel ini menceritakan tentang kebaikan dan keburukan kemajuan teknologi terhadap kehidupan seharian manusia, termasuk dari segi aspek sosial, emosi, dan lain-lain. Marilah kita bergerak kepada kritikan yang boleh didapati di novel ini. Mari kita bergerak kepada sinopsis terlebih dahulu, barulah kritikan. Okey. Sinopsis novel di Sebalik Dinara. Kisah ini bermula apabila muncul seorang watak utama, iaitu Farisha yang sedang menaiki kapal terbang menuju KLIA dari Nusa Jaya. Farisha telah berjumpa dengan seorang lelaki bernama Akram dan berkenalan dengannya. Lalu tanpa disedari, Akram telah mengambil DNA Farisha untuk diuji.
Dr. Maxi selaku rakan Akram mengesahkan bahawa Farisha merupakan individu yang mereka cari-cari untuk menyelamatkan sistem Dinara yang dimiliki syarikat Softlab. Farisha dan Rosman yang merupakan rakan sekerja dalam syarikat rakan Koksi yang dinamakan Secured Shell Sendirian Berhad. Pada suatu hari, Farisha dan Akram telah terserempak dengan Akram di satu program simposium yang merupakan salah satu perancangan yang bijak yang dilakukan oleh Akram untuk menawarkan satu projek mini di makmalnya. Dengan itu, Farisha dan Rosman ataupun mereka menghubungi Akram dan bersetuju untuk berbincang dengan Carl di Puchong. Akram dengan senang hati menawarkan sebanyak 1.5 juta ringgit Malaysia kepada mereka untuk bekerjasama dengan syarikat Softlet kepunyaan Akram ataupun Carl. Namun, sebelum mereka pulang, Farisha telah diberikan peluang untuk melihat keadaan Carl yang sakit parah dan perkara ini menyokong lagi alasan mengapa Akram memerlukan Farisha meneruskan proyek Dinara. Tidak lama selepas itu, mereka bersetuju lalu Farisha telah diberikan tugas untuk menggodam sistem Dinara. Dapat dilihat di situ bahawa Akram menggunakan teknik psikologi untuk menarik perhatian dan menagih emosi daripada Farisha untuk bekerja dengan mereka. Shida juga merupakan rakan serumah Farisha, turut diberikan kerja di Softlab untuk menulis sebuah rencana sedangkan Carl ingin menjadikan Shida sebagai physical backup Farisha sekiranya terjadi apa-apa. Boleh dilihat bahawa perancangan mereka sangat sistematik dan mempunyai physical backup yang menunjukkan bahawa mereka bersedia sekiranya berlaku kesilapan. Pagi berikutnya, Rosman tidak mengikuti Farisha kerana mempunyai hal lain dan pada hari itu Farisha juga telah dipukau oleh Alia yang merupakan ciptaan Carl. Dalam keadaan bawah sedar, Carl telah berkomunikasi dengan Alia untuk menyelamatkan Dinara. Alia berasa marah kerana Carl berjalinkan hubungan dengan Farisha. Dan pada masa itu juga, Shida juga di tempat lain mempersoalkan kehilangan nama Medina dari sistem Dinara. Namun, Farisha tidak menghiraukan kerana Farisha menganggap itu merupakan perkara yang mereka tidak sepatutnya tahu. Namun, perkara ini menjadi menarik apabila capai kepada klimaksnya. Semasa Farisha meneliti kontrak yang diberikan Softlab, Farisha berasa sakit kepala dan mereka membuat keputusan untuk pulang ke rumah. 2 malam kemudian, Farisha mengunjungi Azrai dan mendapati Azrai menghadapi serangan jantung dan hakikat bahawa Azrai bukanlah abang kandung, namun Azri hanyalah abang tirinya. Keesokan harinya, Farisha pengsan di Softlab, lalu Akram dan Shida cuba mengetahui sekiranya Farisha mempunyai sebarang penyakit, namun tiada. Dengan itu, Carl mengarahkan untuk bersedia menggantikan tempat Farisha dengan Shida yang merupakan physical backup Carl. Kita boleh lihat bahawa Carl orangnya sangat bijak. Keesokannya, Shida telah menjalani sesi bawah sedar bersama Carl namun dihentikan selama 5 minit oleh Dr. Maxi. Walaupun Shida menunjukkan reaksi di luar jangkaan, manakala Farisha dihubungi oleh individu yang bernama Mami di minda bawah sedar, di tempat lain, Farid dan Amin kehairanan melihat Marilyn ataupun Mami kelihatan gembira kerana dapat berhubung dengan anaknya, manakala di Softlab pula terlihat Shida kemurungan semasa berkurung di bilik Farisha. Perintah berkurung itu merupakan arahan Carl dan Shida berasa murung. Semasa di hospital pula, Azrai memaklumkan Farisha tentang ibu kandungnya, manakala Farisha memaklumkan Azrai tentang individu yang bernama Mami yang telah menghubunginya. Di Softlab pula, Shida telah berhubung dengan Carl melalui sesi bawah sedar lalu mengarahkan Farisha untuk datang ke Softlab kerana virus yang disusup ke Dinara akan diaktifkan. Pada ketika itu juga, Farisha diculik oleh pekerja Marilyn untuk dibawa berjumpa dengan ibu kandungnya. Walaupun Farisha enggan, Farisha pada akhirnya berjumpa dengan Marilyn lalu diceritakan kisah sebenar tentang cerita sebenar keluarga mereka. Beralih semula ke Softlab, Shida ataupun Carl yang dikawal oleh Carl telah mendedahkan kisah silamnya yang menyeksa seorang wanita hingga cacat. Identiti sebenar Khalil Anwar, lalu Alia turut mengakui bahawa dialah wanita cacat yang dimaksudkan atas sebab keengganan meninggalkan agamanya.
seperti diarahkan oleh Kal. Iaitu Kal juga untuk pengetahuan ialah seorang etis ataupun tidak mempunyai agama. Sambung semula, melalui telefon, Dr. Haris memberikan kamar kesihatan Kal yang sebenarnya semakin merosot namun tidak dihiraukan oleh Dr. Maxi. Dan pada masa yang sama, Shida ataupun yang dikawal oleh Kal berusaha menghapuskan virus dalam dinara. Tiba-tiba Farisha bersama Marilyn tiba ke soft lab dan secara tiba-tiba juga membongkar rahsia bahawa Marilyn merupakan ibu kandung manakala Kal merupakan bapa kandung Farisha. Namun, Shida yang dikawal oleh Kal telah dipengsankan kerana Kal yang sebenar dalam keadaan nazak. Semua orang bergegas ke rumah Kal untuk berjumpa kali terakhir, lalu Kal menghembuskan nafas terakhir pada hari itu. Namun, Farisha turut menangis kerana kematian Kal walaupun dieksploitasi oleh bapa kandung sendiri menunjukkan bahawa masih terdetik rasa kasih sayang terhadap Kal. Bolehlah kita lihat bahawa Kal yang merupakan saintis, membuat pendidikan sains, merupakan saintis yang jahat terhadap keluarganya sendiri, namun Farisha masih mempunyai rasa kasih sayang terhadap Kal, walaupun Kal merupakan orang yang jahat. Okey, mari kita bergerak kepada kritikan yang kita boleh jumpa di novel ini. Yang pertama, kritikan sanjungan. Novel ini telah menggunakan pelbagai gaya bahasa dalam penulisan atau penceritaan novel ini. Yang pertama, personifikasi. Personifikasi merupakan pemberian sifat manusia kepada objek tidak hidup. Sebagai contoh, tangisnya menggila, seperti yang dijumpai di halaman 195. Tangisnya menggila ini menunjukkan bahawa tangis seseorang itu sangat sedih ataupun sangat banyak. Itulah maksud kepada tangisnya yang menggila. Kedua, angin dingin berhembus kuat. Angin dingin berhembus kuat bermaksud angin yang kuatlah. Itulah maksudnya. Namun, dicantikkan ayatnya untuk dibaca dengan lebih faham agar pembaca berasa lebih emosi ataupun empati terhadap situasi tersebut. Yang kedua ialah mengimplementasikan peribahasa. Peribahasa juga merupakan simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah serta bandingan lazim yang digunakan dalam novel. Yang pertama, darah daging. Darah daging membawa maksud kepada keluarga. Sebagai contoh, saya merupakan darah daging kepada bapa saya sendiri. Itu adalah contoh. Yang kedua ialah seperti orang hilang akal. Seperti orang hilang akal merupakan dalam erti kata lain ialah gila. Sebagai contoh, sebagai contoh orang yang berada di pesakit mental itu seperti orang hilang akal. Begitulah maksudnya. Ataupun sebenarnya seperti orang hilang akal ni maksudkan sahaja gila. Dengan itu kita dapat lihat bahawa pelbagai gaya bahasa juga telah ditulis dan saya ingin menyanjung terhadap bakat penulis tersebut untuk memasukkan gaya-gaya bahasa ini dalam cerita ini. Yang kedua ialah kritikan teguran. Novel ini juga menggunakan istilah bahasa Inggeris dalam penulisan atau penceritaan mereka. Penggunaan bahasa Inggeris secara amnya dibolehkan sekiranya istilah tersebut merupakan kata pinjaman. Namun pada konteks ini, antara istilah yang digunakan ialah coffee house, yang di mana istilah yang berikut mempunyai terjemahan dalam bahasa Melayu seperti yang termaktub dalam Kamus Dewan dan Pustaka. Dengan itu, penulis bolehlah memperbaiki penulisan untuk mencuba sentiasa menggunakan bahasa Melayu standard sepenuhnya agar martabat bahasa Melayu sentiasa dijulang di negara kita. Sebagai contoh, coffee house dapat diterjemahkan menjadi kedai kopi, manakala business partner dapat ditukar menjadi rakan kongsi. Nah, dapat dilihat bahawa kedua-dua istilah ini mempunyai terjemahan dan sepatutnya tidak digunakan dalam penulisan bahasa Melayu. Seperti contoh novel. Yang ketiga ialah kritikan pendekatan dalam aspek moral. Penulis juga telah menanam nilai murni dalam penceritaan dalam novel tersebut. Sebagai contoh, walaupun Kal telah melakukan kejahatan terhadap Farisha atas sebab penyelidikan sains sejak kecil lagi, namun Farisha tidak pernah berdendam kepadanya. Satu ayat yang iaitu tidak pernah berdendam itu membawa maksud yang mendalam kerana kita dapat lihat bahawa walaupun Farisha telah dieksploitasi, namun
Farisha tidak pernah berdendam. Maksudnya, Farisha ini seorang yang pemaaf ataupun mempunyai nilai murni dalam dirinya. Dengan itu, sekecil-kecil nilai yang disisipkan dalam cerita ini, kita sebagai pembaca uh, harus mengesan dan wajarlah mengikuti nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita. Seterusnya ialah kritikan penganalisisan. Kritikan penganalisan yang saya dapat analisis daripada novel ini ialah persoalan yang menarik. Sebagai contoh, persoalan ketabahan seorang gadis menghadapi dugaan. Farisha tetap tabah walaupun mengetahui Azrai bukan abang kandungnya, sedangkan Farisha menganggap Azrai merupakan abang kandungnya sejak dahulu lagi. Ini merupakan salah satu contoh ataupun bukti bahawa Farisha merupakan seorang gadis yang tabah. Yang kedua, Farisha tabah ketika mengetahui bahawa dia dijadikan bahan pendidikan sains oleh bapa sendiri, iaitu Kal. Yang ketiga, Farisha tetap tabah apabila dapat bertemu dengan bapanya untuk kali pertama, apabila bapanya menghembuskan nafas terakhir. Dapat dilihat juga bahawa sikap Farisha yang tabah telah diserlahkan dengan jelas apabila menghadapi situasi berikut. Yang saya sendiri sangat sedih ialah apabila Farisha masih lagi mahu bertemu dengan bapanya. Namun, apabila Farisha berjumpa dengan buat kali pertama, Farisha jumpa bapanya semasa bapanya menghembuskan nafas terakhir. Itu merupakan perasaan yang sangat sedih. Dan ini menunjukkan bahawa Farisha itu sangat tabah. Dan tamatlah kritikan sastra saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.